Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Selepas hampir 2 minggu kami tidak bersiaran secara fizikal menemani pagi anda. Hari ini, hari Isnin, hari yang baru, minggu yang baru, 3 Mei 2021 bersamaan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah. Apa khabar anda semua? Di mana sahaja anda berada, kami sentiasa doakan dan harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Apa khabar Wan Alim? Alhamdulillah sihat, Gas. Gas apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, ceria Allah. pagi ni, ceria. Betul. Bulan baru, hari baru dan baru masuk set balik. Kan, semangat tu lain macam. Betul. Dan apa yang boleh saya katakan, kalau sebelum ini saya kira kali terakhir Sejahtera Asia bersiaran ialah pada 15 April, iaitu pada hari Khamis. Betul. Yang mana pada hari itu Jessica Joe dan Wan Alim mengacara. Ya, saya, betul. Lebih kurang 2 minggu lah kita berhenti berehat sekejap. Tetapi hari ini kita kembali bersiaran secara fizikal menemani anda dan pastikan Sejahtera Asia selalulah menjadi sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, anda di rumah, kami sentiasa harapkan agar semuanya sentiasa mematuhi SOP. Ingat sebelum kita divaksinasi ataupun biarpun ada antara kita yang sudah divaksinasi, terus patuhi SOP. Itu kata kuncinya. Untuk kita terus survive dalam era pandemik ini, kita kena sentiasa akur dan patuh dengan peraturan daripada pihak kerajaan dan kita tidak mahu perkara ini berlanjutan dan menjejaskan ekonomi negara. Itu yang kita takutkan, Walid. Ya, betul itu, Gas. Dan jangan lupa bagi penonton setia Sejahtera Asia. Betul. Mun kita orang tengah pola apa aja pada masa tu, tengah buat apa saja sekarang, jangan lupa untuk hashtag Sejahtera Asia di laman sosial kita. Betul. Di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan bagi yang terlepas untuk episod-episod lepas, jangan bimbang. Kita ada di dalam YouTube. Type saja Sejahtera Betul. Asia. Carilah episod-episod yang terlepas tu. Walaupun kita kembali bersiaran selepas 2 minggu berehat, Wan Alim, Betul. tetapi itu tidak menghalang kita untuk sentiasa mencari inisiatif untuk memaparkan informasi berkualiti kepada anda, kerana kami juga bersiaran secara maya. Dan episod itu juga kami tayangkan kepada anda minggu lepas, tetapi specialnya hari ini, sekali lagi saya bersyukurlah sebab saya digantikan dengan Wan Alif. Dia idola saya. Saya suka sebenarnya sebab kali terakhir kita pernah bekerja sebelum ini mungkin Wan Alif sebagai tetamu pakar kewangan. Ya, betul. Siapa sangka daripada seorang pakar kewangan menjadi pengacara Sejahtera Asia. Multi talented lah kata orang. Baik, hari ini Wan Alif, apa antara topik yang akan kita bawakan kepada penonton kita? Okey, kita ada 2 topik yang akan kita bincang, yang akan kita kupas dan kita akan ketengahkan pada hari ini, iaitu topik yang pertama itu tema budaya, interaksi digital dan respon terhadap COVID-19 dan juga topik yang kedua kita ada penyakit malaria. Penyakit yang dibawa oleh sang nyamuk ni. Sang nyamuk. Jangan jadi nyamuk. Nyamuk orang ketiga boleh. Tapi nyamuk nak menyebabkan penyakit malaria? No. Jangan. Okay, itu adalah antara topik yang akan kami bawakan kepada anda pada pagi Isnin yang sungguh ceria ini. Jadi, teruskan kesetiaan anda secara langsung bersama dengan kami sehingga jam 8.30 pagi. Tapi sebelum itu, macam biasa, kita nak bawakan kepada mereka perkembangan isu semasa yang mana kita nak bincang, Wan Alim, mengenai kewajaran. Wajar atau tidak kita laksanakan PKP khususnya di Sarawak. Kerana melihat kepada situasi COVID-19 di Sarawak pada ketika ini, kalau kita lihat Sarawak setakat semalam 2 Mei 2021 mencatatkan 587 lagi kes baharu COVID-19 dengan 2 kes kematian. Dan kematian ini dilaporkan di Mukah dan Sibu. Itu di Sarawak secara khususnya. Kalau di Malaysia secara amnya macam mana, Wan Alif? Okey, di Sarawak pula. Sarawak di Malaysia. Di Malaysia untuk gas, di Malaysia sahaja semalam pun kita telah mencatatkan untuk kes terbaru setakat 2 Mei 2021 sebanyak 3,418 kes baru direkodkan. Dan dengan perkembangan terbaru ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 415,012 kes dan ini menjadikan kes yang aktif, Gas, 30,339 dan Selangor masih menjadi penyumbang kepada kes yang bilangannya tertinggi. Betul, iaitu sebanyak 1,200 kes dan diikuti oleh Sarawak dan juga negeri-negeri lain. So masih dalam 3 angka, kita bukan jadikan 3 angka itu satu peluang kita untuk kita melanggar SOP ataupun lupa dengan SOP sebab norma baru telah mengajar kita untuk
patuh SOP Betul. dan juga mengikuti apa sahaja arahan daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul tak itu, Gas? Betul. Penat ataupun tidak, letih Ya. ataupun tidak, ini adalah perkara yang perlu untuk kita akur. Patuhi kepada SOP daripada pihak kerajaan dan berikan kerjasama untuk anda segera daftarkan vaksinasi di MySejahtera Asa melalui Plan Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Juga kami nak bawakan kepada anda mengenai satu topik yang saya kira menjadi perdebatan dan perkara yang mungkin perlu untuk kita titik beratkan, mungkin juga diumumkan oleh pihak kerajaan pada minggu ini, yang mana wajar ataupun tidak sebenarnya Sarawak secara khususnya menjalani PKP sekali lagi. Kerana kalau kita lihat di Malaysia berlanjutan secara berturut-turut kita mencatatkan rekod secara keseluruhan bilangan kes baharu lebih daripada 3,000 kes, dan ini menyebabkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mencadangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di negeri-negeri membabitkan kes COVID-19 tinggi bagi mengekang penyebaran wabak ini. Ini termasuk di Selangor, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, Johor, Kedah dan juga Sarawak juga tidak terkecuali, Wan Alif. Ya, betul. Dan kesan daripada PKP ini kita akan nampak dari PKP 1.0, 2.0 dan kini PKP yang mungkin bakal dilaksanakan iaitu PKP 3.0 yang pastinya akan memberi impak kepada 3.0. Impak kepada sektor ekonomi, sektor pelacuran dan sebagainya. Tetapi saya rasa wajar atau tidak PKP ini dilaksanakan, ia adalah terpulang kepada kebijaksanaan pentadbiran. Dan hari ini, Gas, tak silap saya, mesyuarat tergempar akan diadakan dan keputusannya akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Dan dengan penyebaran secara luas berlakunya PKP di Sarawak, di dalam media sosial dan juga mana-mana platform, saya semalam berkesempatan untuk mendapat reaksi dan juga reaksi daripada orang awam dan juga segelintir daripada mereka di luar sana. Bagaimana penerimaan mereka, sekiranya wajar atau tidak PKP ini dilaksanakan? Apa kata kita saksikan VT itu dulu? Saksikan. Okey, kami berpandangan bahawa sekiranya PKP 3.0 tu diperlukan gila-gila, jadi ianya sangat wajarlah demi keselamatan dan nyawa kita semua, khususnya di negeri Sarawak tu. Jadi kami berpendapat bahawa biarlah PKP 3.0 tu adalah yang kali terakhir dan ianya berkesan. Kerjasama daripada rakyat khususnya di negeri Sarawak tu sangat-sangat diperlukan demi melaksanakan PKP 3.0 tu dengan lebih efektif dan lebih berkesan. Jadi kerajaan di Sarawak perlu memikirkan dari segi ekonomi lah, terutamanya kepada para peniaga kita di Sarawak tu. InsyaAllah semoga lepas tu ianya lebih bertambah baik. Bagi rakyat Sarawak, PKP tu memang wajar dilaksanakan sebab kes di Sarawak tu makin hari makin naik. Makin tinggi. So sebagai peniaga kecil tu, bila PKP dilaksanakan tu memang kami orang pendapatan memang akan terjejas, tapi kami orang berharap kerajaan akan mula sikit inisiatif ataupun langkah untuk membantu kami orang menghadapi COVID-19. Itu antara tinjauan yang dilakukan, dan kalau kita lihat masyarakat kita pada hari ini, mereka kelihatan sudah biasa dengan keadaan PKP, on-off PKP. Tetapi ini melihat kepada keperluan untuk PKP itu diadakan. Namun, mereka berpendapat bahawa pihak kerajaan pada masa yang sama juga perlu memberikan mereka inisiatif dan bantuan dari segi mereka memastikan aktiviti ekonomi mereka berjalan dengan lancar. Baik, untuk pengetahuan semua, perkara mengenai sama ada PKP ini perlu dilaksanakan ataupun tidak, seperti yang Wan Alif katakan tadi, sedang dibahaskan secara mendalam dan pengumuman mengenai pelaksanaan PKP ini akan diumumkan dengan segera. Dan pastinya kami di platform TVS akan membawa perkembangan terkini kepada anda. Terus setia bersama dengan kami di saluran 122 Astro dan My Freeview. Juga Wan Alif, tambah Datuk Seri Dr. Adham Baba, perincian mengenai SOP bagi negeri-negeri yang terlibat dengan PKP dan jangka masanya juga akan diumumkan tidak lama lagi. Kalau kita tanya sendirilah pandangan Wan Alif, kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri dan perayaan itu selalunya pastinya disambut dengan meriah. Tetapi juga pada tahun lepas kita melalui satu tempoh pandemik yang menuntut kita untuk beraya dalam keadaan norma baharu. Jadi kita nak Hari Raya ni. Jadi adakah keperluan untuk menjalani PKP itu masih ada pada pandangan Wan Alif?
Okey, bagi saya sendiri, pandangan saya sendiri, keperluan untuk mewujudkan atau melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini adalah sangat wajar sebab kita sekarang masih dalam peningkatan yang agak tidak menyenangkan. Sangat drastik. Sangat Dan masih drastik. lagi dikuatiri angkanya. Dan angkanya kini boleh kata orang mencecah sehingga ribuan. Betul. Tetapi benda ini kita harapkan agar pelaksanaan PKP kali ini sekiranya dilaksanakan, mungkin ada inisiatif ataupun langkah-langkah yang kerajaan atur untuk meningkatkan lagi SOP-SOP yang bakal dilaksanakan dalam kita menempuh, terutamanya umat Islam yang akan menyambut Lebaran pada masa yang terdekat ini. Jadi satu je lah bagi saya, konsep yang kena amal kita, penerimaan kita. Betul. Kita kena terima. Apa juga kita kena terima. Sebab kita bukan baru saja belajar dalam norma baru. Tetapi kita dah lama, tahun lepas dah kita belajar dalam norma baru. Ini adalah satu nilai tambah bagi kita untuk kita perbaiki dan juga patuh SOP. Ingat saya pesan Datuk Seri Douglas Umbar semalam, pandai-pandailah jaga diri. Betul. Katanya. Kena sentiasa ingat kita perlu elakkan 3C, confined spaces, crowded places, close conversation, dan amalkan 3W, wash, warn dan wear. Dan kata Wan Alif tadi, saya sangat bersetuju sekali, penerimaan itu perlu kita lakukan dengan senang hatilah sebenarnya kepada setiap SOP yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Penerimaan satu perkara. Yang kedua, kita perlu bersedia secara fizikal dan mental. Apabila kita tahu bahawa keberangkalian untuk kita menjalani PKP ini, jangan kita bersedia pada saat-saat akhir. Elakkan panic buying dan sebagainya. Ini adalah masanya untuk kita bersedia secara lebih awal kerana tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kerana apa yang lebih penting, kesihatan kita sentiasa terjamin. Kita perlu jaga status COVID-19 di seluruh Malaysia kerana kita mahu aktiviti ekonomi kita sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Raya tetap raya lah. Sambut dengan meriah. Masih lagi makan kek lapis Sarawak. Sentiasa berkomunikasi walaupun menggunakan secara virtual, menggunakan teknologi pada hari ini dengan sanak saudara yang berada mungkin jauh daripada kita. Tetapi apa yang lebih penting sekali lagi adalah kesihatan sejagat. Betul. Kesihatan adalah nombor satu. Kalau kita banyak duit sekalipun, kalau kesihatan kita merosot, tak guna jugalah. Betul tak, guys? So, kita akan kembali selepas ini untuk Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Seperti tadi yang kita ceritakan, saya bersama Gas. Cerita tentang tadi apa tadi? Topik ataupun perkara yang Wajar hangat, ataupun tidak kita laksanakan PKP khususnya di Sarawak. Di Sarawak ni. Tetapi apa-apa pun penerimaannya penting dan juga kita jaga kita. Kalau kita jaga kita, siapa kita jaga? Tapi untuk topik yang pertama pada pagi ini sangat related dengan apa yang kita sangat berkaitan sebenarnya. Sangat berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan, iaitu kita akan bersama dengan Dr. Johanna Liao, pensyarah kanan, ahli antropologi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMA. Selamat datang. Selamat datang doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Baik. Alhamdulillah, syukur. Baik, topik kita yang pertama ini, penonton di rumah, temanya adalah budaya, interaksi digital dan respon terhadap COVID-19. Kerana saya kira kita faham perubahan dalam cara hidup kita pada hari ini, ekoran pandemik COVID-19 adalah bukan lagi satu pilihan, tetapi ianya adalah perkara yang harus untuk kita sentiasa adaptasikan dengan segera. Persoalannya, adakah wajar perubahan ini kita teruskan biarpun COVID-19 ini sudah reda nanti, dan sekiranya COVID-19 ini masih berlanjutan untuk tempoh yang lama, bagaimana caranya untuk kita terus dapat bertahan dengan gaya hidup yang baru ini? Doktor, kalau boleh diperincikan, sebelum ini kita mungkin berbicara mengenai perubahan cara hidup ini, norma baharu yang perlu ditempuhi oleh masyarakat sejagat. Tetapi sebelum itu saya tertarik sebenarnya untuk bertanya bagaimana tata cara dan etika doktor melakukan kajian semasa tempoh pandemik ini. Apa antara limitasi kajian yang mungkin dihadapi doktor? Okey, terima kasih. Kalau kita perhatikan, selepas kerajaan mengumumkan PKP pertama pada 18 Mac, jadi saya dengan penyelidik seorang lagi iaitu Dr. Sarifah Sofia, kita tertarik kerana kalau kita perhatikan latar belakang di Sarawak,
ada satu budaya di Sarawak yang dipanggil kuang kuit. Maksudnya di sini kita sebenarnya Kesana ke sini. kesana ke sini. ya. Jadi di Sarawak populasi dia ada yang tinggal di luar bandar, ada yang bandar. Jadi kita dapat perhatikan kadang-kadang pada hujung minggu penduduk yang di bandar akan pergi ke kampung. Jadi bila PKP diumumkan, kita tertarik bagaimana kita nak memperhatikan perubahan yang secara drastik terhadap masyarakat di Sarawak. Jadi kita mengkaji, mula memerhatikan perilaku masyarakat melalui media sosial dan kita perhatikan sungguh menarik. Jadi kita cuba mengkaji beberapa persoalan yang kita cuba rungkaikan. Antara yang pertama kita melihat apa bentuk jenis interaksi yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Lepas tu kita memperhatikan apa jenis tema budaya yang mempengaruhi masyarakat berkenaan dan seterusnya juga bagaimana mereka berhadapan dengan isu dan cabaran yang berlaku kerana ini adalah masalah global, masalah kesihatan secara global. Dan doktor, kalau kita lihat pada hari ini kes COVID-19 itu semakin meningkat. Barangkali kalau boleh doktor ceritakan etika sekali lagi untuk menjalani kajian semasa tempoh pandemik ini. Apa antara limitasi yang terpaksa doktor lalui? Ini satu perkara yang sangat menarik untuk dibincangkan kerana bukan saja masyarakat biasa yang akan, semua masyarakat akan terkesan oleh pandemik ini. Dalam konteks penyelidikan, saya perhatikan kerana saya menjalankan dan juga penyelidik yang bersama dengan saya, kita menjalankan penyelidikan di kalangan masyarakat orang Ulu di kawasan Bakun Resettlement Scheme. Jadi apa yang saya perhatikan bila saya ke lapangan, pada mulanya agak sukar juga kita menggunakan pelitup muka, kita tidak berjabat tangan. Tetapi bila kita terang kepada masyarakat, saya perlu mengamalkan norma baru. Jadi mereka menerima itu. Kerana kita harus tahu bahawa masyarakat kita ni adalah jenis peramah. Bila peramah, untuk menunjukkan kerawayan kita suka bertabik, kata orang Sarawak. Ataupun berjabat tangan, bersalam. Jadi bila kita tak bersalam, ada orang anggap kita ini mungkin sombong. Tapi kita kena jelaskan. Kalau dulu norma ini tidak bersalam, tidak menegur orang, dipanggil sebagai antisosial. Tapi dalam konteks pandemik ini, sikap kita adalah dipanggil dalam konteks antropologi, dipanggil altruistik. Maksudnya kita melakukan sesuatu perkara kerana kita nak menjaga keselamatan kita dan orang lain. So ini akan mempengaruhi kajian kita juga. Dan apa yang berlaku, rata-rata penyelidik juga mereka sedar akan cabaran ini dan kita akan cuba melakukan yang terbaik dengan tidak memberi satu risiko pada orang lain. Kerana kita kena jaga kita dalam konteks pandemik ini. Betul. Dan dalam aspek kehidupan sosial manusia juga, doktor, berubah secara drastik daripada apa yang biasa kita lakukan. Sekarang kita dah tak boleh lakukan apa yang biasa kita lakukan. Jadi dalam interaksi sosial ini, apakah antara dapatan utama yang doktor perhatikan selepas melaksanakan kajian ini? Antara dapatan kajian kita yang signifikan adalah berkaitan dengan aspek interaksi sosial. Dan satu lagi kemasyarakatan, ada juga berkaitan dengan supernaturalisme dan juga berkaitan dengan family, keluarga dan kanak-kanak dan anak-anak. Jadi dalam konteks interaksi sosial, kita perhatikan kalau dulu kita suka face to face, bersemuka, kita suka rapat-rapat, kerana itu budaya kita. Bila kita berdiri dengan rapat, itu menunjukkan kemesraan kita. Kita adalah peramah. Tapi dalam kajian kita perhatikan masyarakat terpaksa berubah. Maksudnya di sini kita kena menerima norma baru kerana kita tak ada pilihan. Jadi dari
perbualan bersemuka, kita akan melakukan interaksi secara digital. Ini yang kita perhatikan sekarang ini. Itu sudut yang positifnya, Doktor. Kita lihat bahawa masyarakat sekarang ini sudah mula menerima cara baru yang mana untuk menunjukkan tahap kemesraan itu bukan sahaja caranya melalui berjabat tangan, tetapi sekarang ini dengan tujuan untuk menjaga kesihatan semua, kita dah ambil dada, saling orang kata jaga antara sesama kita. Tetapi antara perkara yang perlu untuk kita titik beratkan juga adalah mengenai kehadiran varians baru COVID-19 dan ini mutasi berganda yang dilaporkan baru-baru ini terutamanya dari India. Dan ini menuntut kita untuk memberi kerjasama untuk kita untuk mengambil vaksin melalui plan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan kalau kita lihat pada hari ini sebaik sahaja Menteri Khairy Jamaluddin memberi pengumuman bahawa 200 lebih ribu vaksin AstraZeneca diedarkan, ramai sebenarnya memberi kerjasama untuk menyertai dan full slot complete untuk menyertai pendaftaran bagi vaksin ini, menunjukkan bahawa kerjasama masyarakat Malaysia itu sentiasa ada dalam memerangi musuh halimunan ini. Tapi Doktor, sekiranya perkara ini berlanjutan dengan lama, kita tak boleh nak abaikan faktor fatigue ataupun kepenatan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi bagi pandangan Doktor, sekiranya ada lagi varians baru ini, sekarang ini vaksin belum habis diedarkan, ada lagi varian baru, bagaimana Doktor melihat bahawa tahap maksimum manusia ataupun kita masyarakat ini boleh bertahan? Kalau kita perhatikan bila ada kemunculan varian baru ini adalah satu yang agak menakutkanlah. Tapi kita kena melihat dari segi positif. Betul. Kita cuba mengadaptasi dengan suasana baru, dengan cuba melakukan perkara yang melihat kepada dari segi jasmani kita, emosi kita, kerohanian kita, juga emosi kita. Maksudnya di sini kita kena mengambil pelbagai coping strategies. Okey, betul. Maksudnya di sini mungkin kalau kita perlu rasa stres, mungkin melalui spirituality, kita berdoa, apa-apalah kepercayaan kita perlukan perkara itu, kerana pada saat ini semua sebenarnya tertekan dengan situasi yang berlaku. Jadi berdasarkan kajian seperti yang dilakukan di negara barat, even di negara kita, spirituality ini adalah satu perkara yang penting bagi setiap individu. Begitu juga dengan emosi kita. Jadi kita gunakan masa bersama keluarga, dapatkan sokongan dari ahli keluarga, rakan rapat kita, supaya kita dapat menjalani pandemik ini dengan baik. Memanglah kita rasa overwhelmed, contohnya kita rasa sangat berat, rasa kita pikul. Tetapi kalau kita bersama, whether kita bersama keluarga, bersama rakan sekerja, jadi kita akan lebih kuat daripada kita bersendirian. Betul. Dapatkan sokongan dari anak-anak, dari ahli keluarga, itu yang sebaik-baiknya. Juga kan Doktor? Disebabkan kita bersendirian itulah adanya suicidal thought dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan. Wan Lif, kita nak menjelang Hari Raya ni. Jadi kebetulan Doktor berada di sini. Selepas ini kita nak tanya kerana kemungkinan PKP akan dilaksanakan dan barangkali itu memberi sedikit tekanan kepada masyarakat kita, terutamanya kepada mereka yang mungkin sedang berniaga dan sebagainya. Tapi kupasannya selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bertemankan saya dan Wak Alif di pagi Isnin ini hanya dalam Sejahtera Asia, dan kita nak sapa juga mereka yang menyatakan ucapan selamat pagi di media sosial, daripada Shekhar Lukman, daripada Cici Karim, daripada Afizal Zainorin, kata mereka selamat pagi juga kepada anda semua. Diharapkan semuanya sentiasa bersemangat untuk turun ke kerja pada hari Isnin ini. No Monday Blues. Betul. Tapi ingat kita nak kurangkan kluster di tempat kerja, jadi sentiasa patuhi SOP biarpun tengah syok membuat kerja tu. Baik, kepada anda di rumah juga ingin kami ingatkan
pastikan sekiranya anda terlepas siaran kami, jangan risau, boleh cari sahaja kami di YouTube, search sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik, Dr. Juna, kalau kita lihat pada hari ini, kita nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Selepas Hari Raya, kita nak sambut pula perayaan di Sarawak. Contohnya kita ada Gawai Dayak dan sebagainya. Melihat kepada kebimbangan masyarakat mengenai kebarangkalian untuk diadakan PKP itu, bagaimana Dr. Juna melihat bahawa mereka ini sebenarnya perlu untuk menerima hakikat ini bahawa limitasi pergerakan ataupun PKP itu dilaksanakan adalah untuk membendung penularan wabak ini, Doktor? Kita perhatikan raya minggu depan kan, Hari Raya Aidilfitri, dan selepas itu Gawai. Masyarakat kita ini suka ngabang. Ngabang. Melawat dari rumah ke rumah. Tapi masa pandemik ini kita kena perhatikan ada norma yang kita harus tinggalkan untuk sementara mungkin. Betul? Kerana bila semua keadaan sudah okey, maksudnya tiada lagi pandemik, saya agak berfikiran positif tentang perkara ini. Jadi kita boleh ngabang semula, tapi untuk ketika ini kalau boleh ngabang bersama keluarga sahajalah kita. Betul. Kerana kalau tidak, kita tak nak raya Aidilfitri kita menjadi tragedi. Walaupun kita tahu masyarakat kita ni suka melakukan perkara secara berkumpulan, suka berambil, suka ziarah menziarahi, beloyang, suka ngabang, suka bersama dengan orang lain. Kerana ini adalah masyarakat kita, communal life itu adalah perkara biasa bagi kita. Tetapi kita kena berfikir bahawa perkara ini kita mungkin ketepikan dululah. Biarlah kita beraya bersama ahli-ahli keluarga terdekat saja. Kerana kita kena jaga daripada perkara pandemik ini menjadi lebih teruk lagi berlanjutan. Ya, betul. Dari konteks ini juga, adakah adaptasi sosial ini berbeza mengikut individu seperti yang Doktor lihat sendiri ataupun kelompok dan juga masyarakat itu sendiri? Kita perhatikan berdasarkan dapatan kajian kita, dari segi individu, isi rumah dan komuniti dia memang berbeza. Kalau komuniti yang tinggal di bandar, interaksi sosial secara digital itu adalah lebih signifikan, lebih banyak berlaku. Kerana kita ada akses kepada internet, kita ada dapat juga kita gunakan kemudahan awam seperti Wi-Fi. Tapi kalau kita duduk di luar bandar, individu ataupun isi rumah, komuniti yang tinggal di luar bandar, contohnya kajian kita baru-baru ini, di kawasan Belaga itu ada internet yang agak patchy. Maksudnya ada kawasan yang kadang-kadang tidak ada internet dan kadang-kadang juga perlahan. Jadi ini mengganggu masyarakat. Tapi ini adalah satu cabaran kepada kerajaan untuk memikirkan, untuk mengadakan, membuat lebih baik lagi perkhidmatan yang disediakan supaya kita dapat membantu masyarakat kita menghadapi isu-isu semasa dan juga supaya mereka dapat maklumat dengan sebaik-baiknya. Cepat dan juga tepatlah. Yang paling penting tepat. Dan dapatkan sumber-sumbernya daripada sumber yang boleh dipercayai. Itu yang paling penting kan, Malik. Dan kalau kita lihat, itulah pandemik ini ada blessing in disguise-nya, yang mana kalau sebelum ini golongan warga emas menggunakan telefon mungkin untuk untuk dial sahaja. Sekarang ini mereka lah pakar, Malik. Mereka lah yang menggunakan WhatsApp, mereka yang pandai. Zoom mereka nombor 1 kata orang Sarawak. Itu blessing in disguise dalam penggunaan teknologi. Tapi doktor, kalau kita lihat bahawa penggunaan teknologi ini mungkin melemahkan mungkin kemahiran sosial dalam masyarakat kita, sekiranya lah pandemik ini berakhir nanti, adakah daripada dapatan kajian doktor ada juga menunjukkan bahawa mungkin kemahiran bersosial secara fizikal itu akan berkurangan disebabkan oleh norma baharu ini? Pada pendapat saya, ini adalah satu perkara yang kita masih belum boleh ramalkan sama ada dia melemahkan tidak. Tapi bagi saya, manusia ini adalah kelompok individu, kumpulan yang sangat kreatif dan inovatif. Jadi bila berhadapan dengan isu seperti ini, saya rasa dia tidak akan melemahkan, tetapi mereka akan fikirkan bagaimana cara untuk berinteraksi, beradaptasi dengan norma baru. Contoh yang paling jelas, bila kita dapati kajian di luar bandar,
ibu bapa yang berumur 60 tahun ke atas, mereka ya. belajar menggunakan smartphone. Jadi ini adalah Itu yang kita satu itu adalah satu adaptasi. Betul. Kerana jika mereka tidak menggunakan smartphone, jadi belajar menggunakan, mereka akan ketinggalan untuk berinteraksi dengan ahli keluarga mereka yang tinggal di bandar. Kerana dalam kajian kita ini kita perhatikan banyak-banyak generasi muda tinggal di bandar dan ibu bapa mereka tinggal di kampung. Jadi ibu bapa kena belajar menggunakan media sosial, contohnya seperti Facebook, WhatsApp, dan sangat menarik memperhatikan yang berumur 70 tahun, 60 tahun ke atas belajar menggunakan teknologi baru. Wah, itu kuasa teknologi, guys. Mudah. Walaupun usia bukan penghalang untuk mereka mendapatkan informasi dan juga konten-konten mengenai COVID-19, supaya mereka walaupun berada di mana saja platform media ataupun gadget-gadget ini memang sangat membantu. Betul tak, guys? Sangat-sangat membantu mereka sebenarnya, Wan Alif. Dan kalau kita lihat mereka yang berada di luar bandar ini yang paling penting. Jurang teknologi itu semakin didekatkan. Ekoran pandemik COVID-19 ini, inilah saya katakan tadi blessing in disguise. Yang mana penggunaan teknologi ini dimaksimumkan semasa era pandemik ini. Doktor, kalau kita lihat dari segi kesihatan mental, terutamanya oleh golongan warga emas yang menanti kepulangan anak tersayang, yang kalau mungkin tahun lepas tak dapat pulang sebab tahun pertama kita dilanda COVID-19, dan dengan cerita untuk tahun yang kedua ini kemungkinan besar juga anak-anak mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman. Jadi bagaimana doktor melihat bahawa kesihatan mental dalam kalangan warga emas terutamanya di kampung ataupun kawasan luar bandar ini juga perlu dititik beratkan? Ya, ini satu perkara yang sangat penting kerana kita perhatikan dari segi dapatan kajian kita, keluarga dan anak-anak itu adalah satu perkara yang penting dalam dapatan kajian kita. Jadi kerana ramai ibu bapa yang tinggal di kampung, jadi anak-anak kena berusaha bagaimana mereka cuba menghubungi mak bapa. Yang saya perhatikan di Sungai Asap itu sangat menarik. Ada yang melakukan melakukan surprise birthday dengan mak bapa mereka. Maksudnya mereka kerana di kampung tu, di kawasan Sungai Asap, mereka ada orang yang membuat kek. Jadi bila ibu bapa mereka ketika birthday mak bapak mereka, ada yang menghantar birthday surprise. Ini adalah satu perkara yang menggembirakan ibu bapa. Jadi mereka, saya perhatikan mereka post di media sosial. Kerana cara kita mendapat data pun kita menggunakan media sosial, kita melakukan kerja lapangan. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik. Dan selalu-selalu ibu bapa, anak-anak call ibu bapa. Jangan lupa pula, tolonglah top up kredit mak bapak. Itu adalah penting. Ya, betul. Lepas tu, kalau duit raya, kalau tak dapat hantar secara fizikal, boleh guna online banking. Walif ingat bukan setakat duit keluarga kita. Kami pun nak tempias duit raya kita. Tapi bila menyebut tentang online banking tu, mungkin kerajaan boleh fikirkan juga. Kerana banyak kawasan yang luar bandar seperti Sungai Asap tu mereka tak ada ATM mesin. Jadi mungkin pihak bank negara boleh fikirlah ke perkara ini. Kerana ini kita akan dapat melihat kegembiraan mereka nanti. Kerana sekarang ni tak boleh merentas zon adalah susah. Mereka kena pergi ke Belaga untuk mendapatkan duit, dan Belaga itu jalan ke Belaga kalau tidak ada transport susah sikit. Dan kalau nak ke Bintulu juga agak susah. Jadi kalau Sungai Asap ada ATM, begitu juga mungkin di Telang Usan, di Bario. Ini adalah satu yang menggembirakan masyarakat. Saya harap-haraplah sekurang-kurang ada ATM bergeraklah dihantar ke tempat InsyaAllah ada. Dan pastinya banyak bantuan kerajaan yang diberikan kepada mereka di kawasan pedalaman ini, Doktor. Dan kalau kita lihat pada hari ini, mereka juga sentiasa memaparkan barangan etnik tradisional mereka. Lebih-lebih lagi apabila penggunaan media sosial sekarang ini dimanfaatkan. Mungkin Dr. Juna, sebagai soalan yang terakhir, mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton keperluan mereka untuk terus berfikir secara positif dan mengadaptasi diri dengan segera dengan segala apa perubahan yang perlu untuk kita lalui pada hari ini. Pada pendapat saya, kerana pandemik ini melibatkan lebih kurang 7 bilion juta penduduk dunia, dan kita perlu berfikiran positif. Kerana kalau kita melihat dari segi negatif, ini akan sebenarnya tenaga kita berfikiran negatif adalah lebih banyak. Kalau kita menggunakan tenaga kita untuk melihat perkara positif itu lebih baik. Kita akan lebih bersemangat. Jadi saya berharap semua agar pada peringkat individu, isi rumah, keluarga, kita kena melihat, cuba
mengadaptasi dengan norma baru ini, gunakanlah apa-apa sumber yang ada untuk menghadapi isu yang ada. Sama ada sumber pada peringkat keluarga, pada peringkat komuniti, pada peringkat negara, gunakan. Kalau kita perlukan mungkin ahli agama seperti ustaz, pastor untuk memberi kita nasihat, memberi kita semangat, boleh kontak mereka kerana mereka sedia ada. Kalau ada pelajar yang rasa tertekan dengan pendidikan, cuba berhubungan dengan guru. Kerana ini adalah satu perkara yang penting kerana kita tidak boleh bersendirian menghadapi. Kita kena menghadapi ini bersama. Walaupun dari segi interaksi itu kita kena jauh. Saya tak boleh dekat dengan saudara berdua. Tapi dari segi dalam hati kita, emosi kita kena bantu satu sama lain. Saya suka apa yang Dr. Junal katakan bahawa kita perlu untuk menggunakan platform platform yang mana pelbagai sumber, masyarakat, spiritual, keluarga kita untuk memberikan kita orang kata pemikiran yang positif menghadapi tempoh yang mencabar yang ini. paling penting positif selalu. Kalau tak, itu itulah terjadinya kes-kes OCD, kesihatan mental semasa pandemik ini. Jadi sentiasa positif. Terima kasih Dr. Junal. Terima kasih Dr. Junal. Berkongsi positivity di pagi Isnin ini. Mungkin sebagai peringatan kita semua, walaupun kita dilanda tempoh yang mencabar, tak salah sebenarnya untuk kita sentiasa cari positivity dalam setiap sudut. InsyaAllah semuanya baik-baik sahaja. Betul, dipermudahkan. Dan kita kembali selepas ini untuk topik yang kedua tentang nyamuk, penyakit bawaan nyamuk ni. Apa-apa pun kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Yang ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Seperti tadi, saya Wan Alif dan juga Gas untuk bicara topik yang kedua. Tadi kita dah kelakar kata orang Sarawak. Kita dah berloya tentang PKP dan juga macam mana masyarakat menghadapi COVID-19 ni. Dan kali ini kita bercakap tentang penyakit bawaan nyamuk tu. Apa Gas penyakit tu? Penyakit malaria. Itu adalah perkara yang perlu kita titik beratkan selain daripada pandemik yang perlu kita hadapi sekarang ini. Juga perlu kami bawakan topik kesihatan kepada anda untuk anda sama-sama cakna. Jadi untuk sama-sama kita mengupas lebih lanjut mengenai penyakit malaria, kita bersama dengan Pegawai Perubatan Dr. Muhammad Hafiz bin Harun dan Dr. Alfred Tan Vincent. Hello, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar doktor? Sihat doktor? Sihat? Selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Okey, Hari Malaria sedunia disambut setiap tahun pada tanggal 25 April di seluruh dunia bagi menyatakan komitmen berterusan untuk pencegahan dan kawalan penyakit malaria. Dan bagi Malaysia sendiri, kita perlu untuk untuk mengekalkan status sifar malaria bagi melayakkan Malaysia mendapatkan pensijilan eliminasi malaria manusia jangkitan tempatan indigenes daripada WHO. Boleh doktor kongsikan secara ringkas, kemungkinan ada di antara penonton kita yang belum mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit malaria ini, jenis nyamuk yang menjadi pembawa kepada kuman ini dan bagaimana proses jangkitan penyakit malaria ini berlaku, Dr. Muhammad Hafiz. Okey. Jadi terima kasih kepada Sejahtera Asia kerana menjemput kami, saya dan Dr. Alfred ke bual bicara kita pagi ni. Jadi saya terus kepada kita berbicara tentang penyakit malaria ni lah. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang kuman atau germs yang dia boleh menyebabkan penyakit. Jadi dia sebenarnya ada 4 jenis kuman. Kita ada kuman bakteria, kita ada kuman virus macam COVID virus, kita ada kulat fungi dan kita ada kuman protozoa. Jadi untuk penyakit malaria ni adalah penyakit bawaan nyamuk yang disebabkan oleh kuman protozoa. Dan jenis nyamuk yang menjadi ejen pembawa yang dia bawa kuman protozoa ni yang kita namakan sebagai parasit Plasmodium. Jadi dibawa oleh nyamuk tiruk betina lah. Nyamuk tiruk betina. Jadi untuk nyamuk tiruk betina ni
kita sedia maklum semua tempat ada nyamuk. Tapi risiko paling banyak nyamuk ini ataupun habitat nyamuk ini di mana sebenarnya, doktor? Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang penyakit berjangkit macam malaria. Jadi kita lihat balik kepada asas kita panggil dalam kesihatan awam ni, kita panggil sebagai epidemiological triad. Triad. Maknanya dia mesti ada 3 komponen baru proses jangkitan itu berlaku lah. Yang pertama, dia mesti ada ejen penyebab, iaitu protozoa tadi. Maknanya kuman protozoa yang bernama parasit Plasmodium. Dia ada 4 jenis lah yang tu. Dia ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale dan Plasmodium malariae. Dan kita ada yang terbaru, kita ada Plasmodium knowlesi yang banyak berlaku di Sabah dan Sarawak lah. Itu ejen penyebab. Dari 3 komponen kan. Yang kedua, dipanggil sebagai host ataupun perumah. Perumah, iaitu kalau dalam penyakit malaria ni ada 2 lah. Manusia dan monyet. Sebagai perumah. Dan yang ketiga, maknanya persekitaran. Persekitaran tu maksudnya perlu habitat yang sesuai. Supaya jangkitan itu berlaku. Dan dalam malaria ni, dia ada, saya akan tambah komponen yang keempat. Baru penyakit malaria itu dia akan berlaku jangkitan tu, iaitu nyamuk lah sebagai ejen pembawa itu tadi. Jadi nyamuk tidur betina, dia maksudnya dia bawa ejen penyebab tadi itu parasit Plasmodium dan gigit manusia ataupun monyet di dalam satu persekitaran yang sesuai, maksudnya dalam suasana tropika ataupun subtropika. Dan kebanyakannya kalau ikut kajian kita tengok memang banyak berlaku di kawasan luar bandar lah. Kawasan luar bandar. Berbanding dengan kawasan bandar. Dan juga kalau rumah ni banyak berlaku dalam di kawasan rumah-rumah kayu. Berbanding dengan rumah konkrit, rumah batu lah. Jadi gigitan bukan sebarang gigitan lah kata orang. Bahaya juga gigitan ni. Bahaya sebenarnya. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut lah Dr. Alfred, kalau kita lihat bahawa sekiranya di rumah, kalau sebelum ini mungkin gigitan nyamuk itu mungkin secara kebiasaan kita faham itu biasa. Tetapi kalau melihat kepada bahayanya penyakit malaria ini, apa antara simptom yang mana setelah gigitan nyamuk itu berlaku yang perlu untuk kita beri perhatian dan segera mendapat rawatan segera, takut disebabkan oleh penyakit malaria ini? So basically tanda-tanda dan simptom-simptom untuk malaria ni is they're basically around same like dengue juga. So kita kena tengok kalau macam demam, and also dia termasuk menggigil ke ataupun sakit kepala, sakit otot ataupun keletihan. Inilah merupakan tanda-tanda malaria juga. Tapi dalam masa yang sama, ini tanda-tanda yang kita disebut satu penyakit lagi is disebabkan dengue juga. So basically kalau seorang kalau dia memang dari tempat yang banyak nyamuk, then dia ada tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang disebut tadi. So by rightnya dia perlu pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan secepat mungkin lah untuk mendapatkan rawatan, supaya kita boleh tanya further history. Tanya dia tempat dia duduk di mana, kita boleh tengok tempat itu dia pandemik untuk malaria ataupun dia prone to dengue and so on, and then we can do kita boleh buat lab test untuk ditentukan dia penyakit yang mana, supaya kita boleh bagi treatment yang betul lah. Berapa lama simptom itu boleh menunjukkan tanda-tandanya? So kalau tanda-tanda untuk malaria, dia kebanyakannya orang akan mendapat bermulai hari ke-10 ataupun hingga ke 4 minggu. Tapi we need to keep in mind that ada yang selewat-selewatnya akan simpan sampai setahun untuk jenis dia punya tempoh pengalaman. Kalau tu kita boleh macam ingat lupa dah betul lah. Itulah yang dia beza daripada dengue. So kalau seseorang memang dapat atau demam ataupun apa-apa, pergi klinik terus, dan kita cerita boleh senang cerita kalau ada simptom seperti demam, pening tak sihat dan sebagainya, terus dapatkan rawatan segera. Selepas ini Mualif, kita nak tahu juga ada tak keberangkalian penyakit malaria ini boleh meragut nyawa? Kupasannya selepas ini, Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
Kembali bersiaran bersama saya, Wan Alif dan juga Ghazali Zawawi, hanya untuk Sejahtera Asia pada jam ini. Dan kita teruskan untuk topik yang kedua, iaitu penyakit malaria bawaan nyamuk tu. Nyamuk tu bahaya, jangan ditepek-tepek je, tetapi memangnya bahaya. Okey, jangan kita sukati je nepek. Tetapi untuk penyakit malaria tu antara penyakit bawaan nyamuk, doktor, dan merupakan penyakit kata orang tu yang paling berbahaya bawaan nyamuk selain daripada denggi. Dan ada kebarangkalian penyakit ini boleh membawa maut, doktor? Okey, jadi kita bercakap tentang demam malaria ni. Okey, macam saya sebut tadi lah, dia ada Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale malaria, Vivac malaria, dan juga malaria dan Plasmodium knowlesi. So kalau kita lihat data hari ini di dunia menunjukkan Plasmodium falciparum adalah penyakit malaria yang paling berbahaya lah, yang boleh meragut nyawa. Dan kalau kita lihat data di seluruh dunia, lebih daripada 88% kes berlaku di Sub-Saharan di Afrika lah. Dan kebanyakannya yang meninggal dunia adalah kanak-kanak yang kurang pada umur 5 tahun. Dan maksudnya itu Plasmodium falciparum dan lain-lain tempat seperti di kawasan Amerika Latin lebih kurang dalam 2 hingga 5%, dan selebihnya lebih kurang dalam 10% kes malaria di dunia ini berlaku di Asia Tenggara dan di kawasan kita. Dan mungkin saya boleh sentuh sikit perspektif mana apa yang berlaku sekarang ni macam di Malaysia. Di Malaysia tidak lagi Plasmodium falciparum ke ovale ke Vivac ataupun malaria. Di Malaysia saya ada bawa statistik boleh berkongsi. Ini yang terkini tahun 2020 daripada KKM. Kalau anda lihat di Malaysia, kita memang sudah tiada lagi kes malaria indigenous. Maksudnya kes malaria tempatan selama 3 tahun berturut-turut. Sifar daripada 2018. Okey. Bagaimana pula dengan kes malaria manusia import? Kita ada sekarang 175. Reducing in trend, makin menurun. Dan kebanyakannya kes malaria import di Malaysia ni datang daripada Papua New Guinea, Indonesia, Nigeria dan Pakistan dan lain-lain. Betul. Dan bagaimana pula dengan kematian kes kematian malaria sekarang ni yang tahun lepas 5 kes kematian. Dan kalau kita lihat dengan statistik itu dengan di Malaysia ni maksudnya taburan malaria di Malaysia sekarang ni 82% Plasmodium knowlesi. 82%. Dan Plasmodium Vivac dengan falciparum hanya 8% dan 8%. Dan ovale dan malaria 1% dan 1%. Jadi kalau kita lihat di sini, beban penyakit malaria di Malaysia hari ini adalah kebanyakannya di Sabah dan di Sarawak disebabkan oleh Plasmodium knowlesi lah. Maksudnya Plasmodium knowlesi ni kita tak kata dia malaria manusia, tapi kita kata dia malaria monyet lah. Malaria monyet yang banyak berlaku di Sabah dan Sarawak. Apabila doktor menyebut mengenai persiapan kita apabila sempadan dibuka nanti, Wan Alif, pastinya mereka akan pergi ke luar negara dan sebagainya, Dr. Alfred. Jadi apa persiapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengelakkan dijangkiti daripada penyakit malaria ini, Dr. Alfred? So untuk kalau for traveller, so let's say kalau seorang nak pergi ke negara-negara yang macam prone to malaria, yang banyak kes malaria, so kalau orang yang daripada daerah ataupun negara yang kurang malaria, maksudnya the immunity to malaria itu dia rendah. So risiko yang orang itu akan kena malaria lagi tinggi daripada compare to orang yang daripada negara asal yang memang tinggi dengan malaria lah. So kalau kita orang memang nak pergi daripada negara yang kurang malaria ke satu negara yang malaria tinggi, kita boleh dapatkan so-called adakah ada vaksin? Vaksin itu untuk tahap sekarang kita belum ada lagi untuk vaksin malaria. Ini disebabkan kita ada banyak saintis that actually doing research untuk malaria punya vaksin, but sampai sekarang dia belum dapat untuk wujudkan vaksin itu disebabkan permukaan protozoa malaria ini dia asyik bertukar. Dia bukan macam COVID-19 kita tahu. Sekarang kita sudah ada vaksin COVID-19 because that surface COVID itu yang dia bercangkar-cangkar itu. So saintis boleh based on the surface untuk wujudkan all the vaccine and so on. Tapi untuk malaria ni the surface of the protozoa is dia asyik menukar. Dalam ayat yang senang, dia asyik
bertukar. Bertukar, So para saintis still tengah carilah untuk the vaksin. Dan tengah cari vaksin tu guys. Tapi jangan kita lupa kalau kita dah ada vaksin jangan kita leka pula. Betul tak? Ni tak. Kalau kita boleh dapat elakkan untuk berkunjung ataupun berada di tempat-tempat yang habitat nyamuk-nyamuk ni, janganlah kita boleh buat ataupun platformnya pergi tempat lain lah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Baik, tema sambutan Hari Malaria Sedunia tahun ini adalah sifar malaria bermula daripada kita. Jadi mungkin akhir sekali doktor kalau boleh dipesankan kepada masyarakat kita di luar sana mengenai kesedaran kita tentang penyakit malaria ini. Jadi seperti yang Pertubuhan Kesihatan Sedunia dia letak tema tu sebagai zero sifar malaria, maksudnya drawing the line against malaria. Sebenarnya untuk memberi inspirasi kepada kebanyakan negara untuk mencapai sifar kes malaria tempatan. Boleh maksudnya melihat kejayaan negara-negara. Contohnya macam Malaysia sendiri, kita on the right track. Maksudnya untuk mencapai eliminasi. Sekarang ini kita telah lihat kejayaan kita sifar kes tempatan malaria. Namun begitu kita ada cabaran baru iaitu Plasmodium knowlesi tadi yang banyak di Sabah dan di Sarawak. Dan cabaran ini juga ditambah lagi dengan kemunculan coronavirus yang dia boleh membantukan usaha kita untuk pencegahan malaria itu sendirilah. Tapi apapun mungkin pesanan saya boleh bagi tahu adalah bila sidang penonton Sejahtera Asia, bila anda ada gejala demam, sakit kepala dan sebagainya, sila dapatkan rawatan. Sebab penyakit malaria ni kadang-kadang gejala dia kita boleh keliru. Sebab bila daripada peringkat sejuk, lepas tu dia jadi demam panas, lepas tu kita berpeluh. Dan ingatkan berpeluh tu dah sembuh. Rupanya tidak. Kitaran tu sentiasa berlaku sehingga berminggu-minggu dan sebagainya. Jadi penyakit malaria ni dia adalah boleh dicegah dan boleh diubati. Boleh dicegah dan boleh diubati. Macam Wan Alif katakan tadi, kalau boleh kita kalau elakkan pergi ke negara-negara yang tinggi risikonya, elakkan. Dan berkata doktor tadi, kalau mempunyai simptom segera dapatkan rawatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Alfred dan Dr. Hafiz kerana sudi berkongsi mengenai lebih lanjut mengenai penyakit malaria ini. Mungkin antara langkah pencegahan yang boleh kita amalkan secara senangnya, mungkin kita kalau nak tidur pakai kelambu kata orang. Betul. Kurangkan keluar waktu malam. Nah, itu antara langkah pencegahan yang mungkin boleh kita ambil lah. Jadi kepada anda di rumah sana, gigitan bukan sebarang gigitan. Gigitan kalau boleh membawa maut. Jadi sebagai mengakhiri Sejahtera Asia pada hari ini, saya ada pantun seperti biasa. Macam biasa. Rindu dengan pantun Wan Alif. Silakan Wan Manis Alif. berbuka dengan kuih takir, makan bersama teman-teman. Bulan Ramadan kian berakhir, carilah lailatul qadar penuh keimanan. Dan saya Wan Alif Haji Wan Kasim. Saya Ghazali Zawi. Manfaatkan 10 hari terakhir, fasa terakhir di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepadanya. InsyaAllah ibadah kita diterima. Sampai kita jumpa lagi untuk Sejahtera Asia akan datang. Dan hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mumpok dulu.